Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir lana. Rabbana tammim bil khair la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan selamanya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih lagi Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan waktu untuk hidup hari ini sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tuan dan puan, segala yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Suka saya ingatkan untuk diri saya, tuan dan puan, bukan untuk tuan dan puan, tetapi untuk diri saya. Segala yang kita ada hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita cakap berkenaan pinjaman ni, tuan dan puan, segalanya kita perlu pulangkan semula. Segalanya kita perlu pulangkan semula. Tuan dan puan, hari ni saya pun tak nak berkongsi lama sebabnya pukul 7.30 pagi sepatutnya saya ada kelas hari ni. Kan? Cuma saja saya nak kongsi kan sama-sama bila kita stres. Kebanyakan manusia kan, kebanyakan orang sekarang ni waktu ujian Allah Subhanahu wa taala hadir dekat muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, kebanyakannya stres. Ramai yang stres kan, apa nak buat bila kita stres? Tuan dan puan, percayalah kan, kehidupan kita ni susah ataupun senang, semuanya sementara. Kerana kehidupan kita sementara sahaja. Kehidupan kita di dunia ni sementara sahaja. Tidak kekal lama, tuan dan puan. Satu orang yang sakit, walaupun sakit yang terlalu kronik, apabila mati kelak, tuan dan puan, sakit tu pun dah hilang. Satu orang yang susah, selamanya susah kan, sepanjang kehidupan di dunia susah sahaja kan. Tetapi apabila mati, kesusahan akan hilang. Kesusahan dunia ni akan hilang, tuan dan puan. Kerana apa? Dunia ni sementara. Tidak ada yang kekal, tuan dan puan. Tidak ada satu pun yang akan kekal, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, tuan dan puan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku. Jadi tuan dan puan, guru saya bagi tahu kan, ulama bagi tahu kebanyakan orang yang stres ni kerana apa? Kerana tidak jelas matlamat hidup. Kerana kita tak jelas matlamat hidup, tuan dan puan. Kita tak jelas apa sebenarnya maksud kehidupan kita. Apa sebenarnya maksud kehidupan kita? Maksud kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ni, tuan dan puan, hanyalah semata-mata untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita buat betul-betul, tuan dan puan, kita taat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dan pasti walaupun kita susah, walaupun kita senang kan, kita sentiasa berada di dalam keadaan bahagia. Kita sentiasa berada di dalam keadaan bahagia. Kerana apa? Kerana hati kita ada Allah Subhanahu wa taala.
Hati kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita stres tuan dan puan? Kerana hati kita penuh daripada, hati kita ni penuh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati penuh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan dan puan, dia terlalu banyak kosong di dalam hati. Apabila hati hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja semata-mata, kan, hanya ada satu perkara sahaja, hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja di dalam hati, kan, satu, kan. Apabila ada satu, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik penolong untuk diri kita, kan. Apabila ada selain daripada Allah terlalu banyak di dalam hati kita ni, selain daripada Allah, kan, apa jadi tuan dan puan? Terlalu banyak kosong. Banyak sangat perkara kita nak fikir dalam hati kita. Sebab tu kita stres. Sebab terlalu banyak sangat perkara untuk kita fikirkan di dalam kehidupan kita. Jadi tuan dan puan, kita ni tak perlu fikir banyak tuan dan puan sebenarnya. Kita perlu fikir bagaimana, kan, kehidupan kita ni Allah redha. Bagaimana seluruh amalan kita Allah terima. Itu sahaja yang kita perlu fikirkan. Kita tak perlu fikirkan sangat berkenaan dengan makan dan minum kita. Pernah tak tuan dan puan, semalam saya dengar daripada kelas saya, kan, bersama dengan Tuan Fahdi Ghazali, dia bagi tahu satu benda yang membuatkan saya terfikir. Pernah tak tuan dan puan fikirkan, nasi yang kita makan hari ni tuan dan puan, nasi yang kita makan semalam dan hari-hari sebelumnya, dari mana padi itu ditumbuhkan? Nasi yang kita makan semalam dan sebelum-sebelum ni, dari mana padi itu ditumbuhkan? Ikan yang kita makan selama ni, di lautan mana dia hidup? Pernahkah tuan dan puan fikirkan persoalan ni? Masya Allah tuan dan puan, apabila guru saya Tuan Fahdi Ghazali ni bagi tahu, dia tanya soalan tu, saya pun terkejut. Jadi tuan dan puan, makan dan minum kita telah Allah Subhanahu Wa Taala uruskan, kan. Kehidupan kita daripada kita di dalam perut ibu kita sendiri telah Allah Subhanahu Wa Taala uruskan. Jadi jangan kita terlalu runsingkan. Jangan kita terlalu runsingkan kehidupan kita yang mungkin agak kekurangan daripada orang lain. Kerana apa kita memikirkan pasal berkenaan kurang ni tuan dan puan? Kerana kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi tuan dan puan, perkara pertama sekali apa yang kita perlu buat tuan dan puan, kita perlu yakin bahawa di dalam kehidupan ni tuan dan puan, yang memberi manfaat, kan, dan yang memberi mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Susah ataupun senang tuan dan puan tidak dapat memberi manfaat ataupun mudarat kepada kita. Keadaan kita di dalam kehidupan sekarang ni, walaupun kita susah, walaupun kita senang, sedikit pun tidak mampu memberi kita manfaat ataupun mudarat. Kerana manfaat dan mudarat yang sebenar adalah di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat dan mudarat yang sebenar adalah di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan dan puan, apabila kita runsing tuan dan puan, kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita stres, balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masalah ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai penyelesaian ke atas segala masalah kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya nak kongsikan satu kisah tuan dan puan. Satu kisah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ni tuan dan puan, apabila Nabi Ibrahim alaihi salam nak dicampakkan ke dalam api, kan, oleh Raja Namrud perintahkan untuk pekerja, dia punya hamba-hamba ni untuk campakkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Lalu mereka ni mencampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Elok campakkan Nabi Ibrahim ke dalam api tu, di saat nak dicampakkan tu, nak jatuh ke dalam api, kan, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Jibril alaihi salam untuk datang pada Nabi Ibrahim alaihi salam, tanya, wahai Jibril, kau tanya pada Nabi Ibrahim apa pertolongan yang dia perlukan, dan kalau dia minta kau tolong dia. Lalu Jibril terus pergi tuan dan puan. Jibril terus pergi kepada Nabi Ibrahim AS. Jibril tanya pada Nabi Ibrahim AS, wahai Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan aku untuk membantumu. Apakah bantuan yang kau perlukan daripada aku? Apa Nabi Ibrahim jawab tuan dan puan?
Nabi Ibrahim jawab dalam Quran. Dalam Quran Allah nukilkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masya Allah tuan dan puan. Nabi Ibrahim jawab, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penolong. Inilah tuan dan puan, apabila satu orang hamba mempunyai Allah Subhanahu wa ta'ala bulat kan, keyakinan yang jazam, keyakinan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mengharapkan makhluk tuan dan puan. Tidak mengharapkan makhluk. Kerana harap kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pasti-pasti kecewa. Walaupun kan yang datang tu sendiri malaikat. Walaupun yang datang tu malaikat, tetap Nabi Ibrahim AS jawab, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong. Apa jadi tuan dan puan? Yang terjadi apabila masuk, mendengar sahaja Nabi Ibrahim punya perkataan, Allah Subhanahu wa ta'ala terus perintahkan api. Wahai api, jadilah engkau selamat sejahtera kepada Ibrahim. Qulna rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kan? Wahai api, kau jadikanlah selamat dan sejahtera kepada Ibrahim. Masya Allah tuan dan puan. Api yang bersifat panas, api yang bersifat mudarat kepada manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menjadi selamat sejahtera kepada Ibrahim. Jadi tuan dan puan, seandainya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat susah, kan, kita boleh minta benda yang sama tuan dan puan. Kerana apa tuan dan puan? Kerana Tuhan yang sama membantu Nabi Ibrahim AS. Hari ini kita bertuhankan dengan Tuhan yang sama juga tuan dan puan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa tuan dan puan. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung tak mampu buat apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung tak mampu buat apa-apa. Jadi tuan dan puan, jangan kita terlalu fikir, jangan kita terlalu duduk seorang diri, lepas tu kita stres seorang-seorang, kita cari penyelesaian, macam mana kita nak buat. Jangan kita cari benda tu dulu tuan dan puan. Kita cari siapa yang memberi masalah, siapa yang memberi ujian kepada kita dulu. Itu dulu yang kita perlu cari. Kan? Siapa yang memberi masalah kepada dia, kepada kita, dialah yang ada penyelesaian segala masalah kepada kita. Siapa yang memberi masalah kepada kita, hanya dialah yang mempunyai jalan penyelesaian. Sebab tu kita kena mohon sungguh-sungguh kepada Allah, kan? Sebagaimana Nabi Yunus AS, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Nabi Yunus AS masuk di dalam perut ikan Nun tuan dan puan, kan? Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan. Kegelapan lautan yang sangat gelap, kegelapan malam, dan kegelapan perut ikan. Tuan dan puan, seandainya kita fikirkan, kita fikir secara logik tuan dan puan, pasti dan pasti siapa yang masuk perut ikan ni pasti dan pasti akan mati. Sebab tu tuan dan puan, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ni menandingi segala kuasa. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala menandingi segala-galanya. Tidak boleh masuk akal tuan dan puan. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala tak boleh kita fikirkan dengan akal semata-mata. Kerana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ni hanya dapat kita imankan, kita yakinkan dengan iman sahaja. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ni hanya dapat diyakinkan dengan iman semata-mata. Sebab tu apabila kita nak keluar daripada masalah kita, apa yang perlu kita buat tuan dan puan? Ada satu amalan yang Nabi Yunus AS ajarkan kepada kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ni banyak dosa tuan dan puan. Lalu dengan asbab Nabi Yunus AS baca doa ni tuan dan puan, Allah Subhanahu wa ta'ala nukilkan dalam Quran. Kerana Nabi Yunus ni tergolong di kalangan orang yang sentiasa mengingati kami keluarkan dia daripada perut ikan. Dengan asbab zikir ni tuan dan puan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan Nabi Yunus AS di dalam kesusahan yang bersangatan,
di dalam kesusahan yang sangat susah, Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam dengan asbab zikir ni sahaja, tuan dan puan. Sebab tu ulama bagi tahu, tuan dan puan, seandainya kita mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita bentangkan usaha kita di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bentangkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita mempunyai hajat, ya Allah, aku nak 1 juta ya Allah. Kan, aku nak 1 juta ni ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah buat duha hari ni dengan asbab duha ni ya Allah. Seandainya kau terima amalan duha ni ya Allah, berilah aku 1 juta. Kan, kalau kita nak minta dunia je lah yang kita dapat, tuan dan puan. Sebab dalam hadis Nabi SAW dah bagi tahu dah, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai maksud, Allah Subhanahu Wa Taala akan kucar-kacirkan kehidupannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kesusahan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberi kefakiran terbayang-bayang di dalam fikiran. Masya Allah. Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai maksud, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan urusan. Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ketenangan. Masya Allah, tuan dan puan. Dunia ni sementara, kan? Akhirat selama-lamanya. Jadi sekadar itu sahaja, tuan dan puan, perkongsian untuk pagi ini, kan. Moga apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan hanyalah di atas kekurangan dan kelemahan saya yang sangat dhaif, kan. Apa yang saya kongsi ni bukan untuk tuan dan puan, tetapi untuk diri saya yang lemah, kerana perkataan, lidah dan percakapan yang lebih dekat, telinga saya lebih dekat mendengar daripada telinga tuan dan puan yang mendengar. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifar, kan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya doakan tuan dan puan dipermudahkan urusan semudah-mudahnya, diberikan keberkatan di dalam kehidupan bersama keluarga selama-lamanya, dikekalkan di dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Tuan dan puan, kehidupan kita sementara, jadi sentiasalah memberi manfaat kepada semua manusia, kerana sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.